Assalamualaikum dan hai guys. Bertemu saya Amir Mayang. So hari ini saya nak kongsikan tentang peluang menjadi video editor di Kuala Terengganu. Alright, ada orang tanya macam mana nak start career sebagai video editor ni. So biasanya kita akan edit video yang diberikan lah oleh videographer, dan kadang-kadang kita boleh edit video kita sendiri. So macam mana nak start? Kita dah ada benda ni, tapi apa yang kita perlukan? First, kita kena ada of course lah, kita kena ada ilmu. Alright. Yang kedua, kita kena ada peralatan, laptop ataupun PC. Yang ketiga kita kena ada perisian editing video. Okey, contohnya perisian yang software lah, software yang professional. Contohnya kita biasa dengar Premiere Pro, After Effects, and biasanya kalau standard dekat wayang dia orang akan guna DaVinci Resolve, and then ada lagi software-software lain, banyak lagi. Dan kalau yang untuk standard, untuk entry level, kita boleh guna Filmora. Software-software benda ni pun dah boleh untuk edit video sebenarnya. Boleh ke buat duit sebagai video editor di Kuala Terengganu ni? Actually boleh. Kita nak edit, purpose dia adalah untuk kita edit video kan. Tak semestinya kita kena edit video high quality daripada DSLR, daripada mirrorless. Jadi daripada phone pun boleh. Video guna phone tu pun dah boleh, sebab flow dia sama. Okay, video is video, and then dia ada gambar, and then dia ada gambar bergerak, video lah kan, and then ada sound. So basically dia fundamental still sama. Apa yang perlu kita buat adalah proses video editing adalah kita kena potong, and then kita kena susun, dan kita masukkan sedikit efek. Benda tu sama je. Okey, apakah cabaran sebagai video editor? Alright. Biasanya kita sebagai video editor akan ada masalah dengan video-video yang orang bagi tu. Videographer bagi kat kita, dia tak sharp, dia tak fokus lah. Kejap, actually kita tengah cakap tapi fokus dekat belakang. Benda ni masalah jugalah. So ada beberapa trik yang kita boleh buat untuk prevent benda ni. Contohnya kalau tak ada video backup, macam mana kita still ada video ni je? Kalau nak pakai, of course lah nampak macam tak professional kan. Actually ada banyak kita boleh overlay dengan video lain. So bila waktu tak fokus tu, kita guna video lain. Alright. And then masalah dengan file lah, file tak tersusun. Sebab benda ni sebagai video editor, kita dah start, memanglah kita start sebagai back end. Kita duduk dekat post production, maksudnya orang belakang lah. Bila benda tu dah settle, kita just edit. Dah balik rumah ataupun dah balik studio, kita edit. So actually proses ni dia start daripada awal, daripada storyboard. Nanti saya akan kongsikan apa maksud storyboard tu. Okay, so basically dia start daripada awal-awal lagi, bukannya waktu tu baru kita nak edit. Okey, kesilapan yang perlu dielakkan lah. Tadi saya bercakap pasal storyboard. Okey, kat sini saya akan kongsikan. Bila kita buat video editing, kita kena pastikan ada flow lah. Flow maksudnya pergerakan tu nice je. Okey, make sure kita ada story. Storyboard sebenarnya adalah story. Macam mana kita akan ada buat petak ni, scene pertama, scene kedua dan scene ketiga. So kadang-kadang bila kita tengok cerita, tak kira lah nak cerita dekat wayang ke, cerita drama ke, dia ada beberapa scene. Okay? Scene pertama mungkin tunjuk muka si A, lepas tu scene kedua tunjuk muka si B, scene ketiga dia tunjuk dua orang dalam satu gambar tu kan, dalam satu video tu. So tu sebenarnya adalah storyboard. Okay, scene pertama apa orang ni akan cakap, apa benda ni akan jadi, kita dah tunjuk story, cerita dia. So benda ni bila kita dah plan, dia memudahkan untuk masa rakam and then juga masa nak edit. Sebab
bila kita nak edit, kita boleh refer, okay, story ni sepatutnya macam ni, macam ni, macam ni. Dia memudahkan lah. Okay, apa tips yang boleh kongsikan? Alright, tips yang boleh dikongsikan, bila kita nak buat video editing, make sure kita bukan shot sendiri. Kita kena tengok video-video orang lain. Video kat mana? Okay, video kat YouTube ada banyak, dekat Facebook pun ada banyak. Kita boleh tengok video orang lain, bukan just dekat Malaysia, tengok juga video dekat international. Dia banyak sangat, ramai sangat video. Contohnya kita boleh tengok vlog, antara yang famous Casey Neistat, kita boleh tengok Peter McKinnon. So ni antara yang biasa saya tengok lah. So mungkin anda semua tengok yang lain, tapi maksud saya boleh refer lah. Okay, kita boleh refer daripada video-video orang lain, sebab kita nak tengok satu konten dia. Yang kedua, kita nak tengok story dia, macam mana dia buat susun. And then of course lah, kita nak tengok juga macam mana dia buat editing, macam mana dia overlay, dia susun. Okay, kejap ada gambar ni, lepas tu ada music, lepas tu ada transition pula, kan, lepas tu ada masuk video lain. Benda ni kita kena tengok lah. Cuba belajar daripada video-video orang lain. Pengalaman paling manis sepanjang jadi video editor. Okay, pengalaman paling manis adalah bila kita tengok balik video tu, bila kita dah siap edit, dan kita dapat feedback daripada klien, ataupun kita dapat feedback daripada kawan-kawan, family, even kita sendiri tengok. Memory ni mungkinlah kita rakam video tu and then kita edit dah 5 tahun ataupun 10 tahun lepas. Sekarang kita boleh tengok balik. Bila kita dah ada, as long as file tu ada, bila-bila pun kita boleh tengok. Nasihat ni, okay, nasihat yang paling berguna lah saya boleh share adalah start. Jangan takut. Kalau tak ada ilmu, cari ilmu. Kalau tak tahu macam mana nak cari ilmu, cuba ikut orang dulu. Carilah kawan-kawan ataupun orang memang dah video editor, tanya dia macam mana nak dapat. Ataupun kita just boleh start dengan video kita sendiri. Kalau tak ada klien, kita boleh start rakam video kita sendiri. Cuba buat vlog ke, ataupun just cakap guna phone, rakam and then cuba susun, nak bagi nampak menarik. Sebab magic dia berlaku dekat video editing. Mostly kita boleh style kita, mungkinlah cara kita buat video biasa je, tapi bila editing nampak gempak. So kita boleh buat magic kita, tambah masa kat video editing. Kita boleh rakam video kawan-kawan, mungkin kita pergi jalan mana-mana kan, kita rakam, and then try untuk buat editing lah. Family pun tak apa, contohnya lah hari raya ke, ada hari-hari special, kita rakam and then kita edit lah gambar tu, video tu kan. So rumusan, akhir kata daripada saya, apa-apa pun start dengan ilmu, and then bila dah ada ilmu, kena start. Sebab bila kita ada ilmu tapi kita tak start, benda tu jadi macam sia-sia lah. Kita tak guna pun ilmu tu, kita dah habiskan masa untuk belajar ilmu, and then bila masa untuk kita praktikkan, kita tak buat. So benda ni jadi merugikan lah. So itu saja daripada saya, sedikit perkongsian daripada saya, Amir Mayang, tentang peluang nak jadi video editor di Kuala Terengganu. So guys, stay tune untuk tengok lagi video-video perkongsian yang disajikan kepada anda di sini, sebab nanti akan ada lagi input-input yang berguna untuk korang belajar ataupun korang tahu sedikit lah macam mana nak start, macam mana dia punya perasaan bila kita duduk, apa masalah dia, apakah tips, dia akan ada kongsikan kat sini. So itu saja daripada saya, Amir Mayang. Until see you next time. Assalamualaikum.